Saya tengok soalan. Okay, so dalam soalan dikata pertama tu awak punya keyword adalah auto cycle. Okay. Auto cycle. Kemudian diberi silinder bore. Silinder bore ni adalah dia punya diameter lah. Okay, 55 mm. And then diberi stroke. Stroke ni adalah tinggi, iaitu kalau kita lihat stroke ni pada silinder, iaitu daripada BDC to TDC. Ini dipanggil stroke. Okay, iaitu pergerakan daripada piston dari bawah ke atas sampai ke top dead center lah. So yang ni kita boleh panggil L, length ataupun stroke lah. Okay, 80 mm. Kemudian diberi clearance volume, iaitu isi padu kelegaan. So saya label sebagai VC, iaitu volume clearance lah, kelegaan isi padu. Okay, 23.3 cm3. Ini dia punya maklumat yang diberi. So dalam soalan dia nak RV, iaitu nisbah, dipanggil nisbah isi padu ataupun nisbah mampatan. Okay, ratio of volume ataupun dipanggil compression ratio, nisbah mampatan. Okay, jadi kita kena di sini kalau kita lihat diberi unit yang berbeza lah, milimeter dengan sentimeter cube. Okay, jadi yang pertama kita perlu dapatkan isi padu silinder. Apa dia punya formula isi padu silinder? The volume of cylinder. Apa formula isi padu? Isi padu sama dengan luas darab dengan tinggi, length. Okay. Luas darab length. Length ni tinggi lah. Okay. So untuk dapatkan luas silinder, macam mana rumus dia? Pi D kuasa 2 per 4 darab dengan L, length. So kita rujuk balik data yang diberi. So diameter 55 mm. Okay. Kemudian diberi length 80 mm. So kalau awak nak convert kepada sentimeter, lagi baiklah. Kalau awak nak masuk dulu boleh juga. Tapi nanti bila nak buat satu lagi pengiraan tu, pastikan kena sama unit dia. So kalau better terus tukar kepada unit sentimeter. So 55 mm tukar kepada sentimeter berapa? 5.5. Okey, 5.5 cm. Okey, 5.5 cm. Kalau 80 mm kita akan dapat 8.0 cm. So nak tulis 8 pun dah betul lah. Okey, sebab perpuluhan kosong ni dia tidak ada maksud apa-apalah. Okey. So kita masuk dalam formula ni. Okey. Pi awak tekan kalkulator. So diameter kita ambil 55. Jadi 5.5. Okey. Kemudian kuasa 2 bahagi dengan 4. Darab dengan length. Okey, 8 cm. So cuba kira berapa jawapan dia. Saya tak ada kalkulator. Mana kalkulator saya tak ada orang pinjam, tapi tahu mana dah. Cuba kira berapa jawapan dia. So kalau dalam nota tu dia dapat 190.07 cm3. Okey. Awak kira tak? Pastikan ada kalkulator.
Okay, so awak akan dapat, so pastikan dapat nilai ni lah. In case kalau salah, boleh betulkan dalam nota tu. Saya takut dalam nota pun jawapan yang salah. Okay, yang ni kita dapat nilai isi padu. So nilai isi padu ni adalah isi padu silinder ni lah. So dipanggil swab silinder, mana isi padu silinder. So nak dapatkan RV, apa rumus RV tadi? RV sama dengan swab silinder, okay, plus dengan clearance silinder, saya panggil VC lah, okay, isi padu silinder. Kemudian bahagi dengan apa? VC, isi padu kelegaan. Okay, so swab silinder ni kita telah dapat, iaitu 197. Yang kita kiranya adalah swab lah. Okay, so dapat 190.07. Okay, tambah dengan kemudian isi padu kelegaan VC diberi 23.3 cm3. So tambah je lah. Okay, 0.3 bahagi dengan 23.3. So awak akan dapat berapa nilai dia? Berapa jawapan dia? Cuba kira berapa jawapan nilai compression ratio. Berapa? 191.07. Salah tu. 9.16. 9.16. Awak tambah, jangan darab pula, tambah. Tambah bahagi dengan. So yang ni biasanya dalam soalan final ada keluar lah kebiasaannya. Biasanya yang ni satu markah, yang ni 2 markah. So dapat total 3 markah. Sebab yang ni senang je kan, ni formula budak darjah 1 je ni. So awak kena just ingat balik sajalah. Okay, isi padu untuk silinder. Okay, kalau kita lihat isi padu silinder ni, iaitu dia nak luas, darab dengan tinggi. Okay, yang ni A, yang ni L. So darab dapat isi padu dia. Kemudian dah dapat nilai isi padu, barulah dapatkan nilai nisbah mampatan. Okay, ada soalan nak tanya ni? Ada persoalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak faham boleh tanya sekarang. Jangan malu-malu pula. Nanti dah jauh kita pergi, tiba-tiba tak dapat nak selesaikan masalah. Okay, kita lihat semula PowerPoint. Okay, so jawapan dia 9.16 lah. Kemudian ada self exercise. Okay, so yang ni nanti awak jawab yang ni hantar melalui SIDOS. Okay, jawab latihan ni. Saya screenshot sekejap. Jawapan dah ada sebagai rujukan. Kemudian nanti awak kiralah, pastikan buat pengiraan yang betul. Kemudian dapat jawapan yang telah diberi itulah.
so saya dah bagi tu dalam WhatsApp group. Okay, nanti boleh tengoklah selepas habis kelas nanti. Okay, kita pergi pada teori pula. Teori untuk auto cycle. Boleh nampak kan skrin kan? Boleh nampak nota ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, ini adalah gambar rajah PV untuk auto cycle. Okey, PV diagram auto cycle. So kita boleh lihat. Okey, untuk PV diagram ni. So pastikan awak kena ingat point dia. Okey, iaitu bermula dari point 1 ni. Kemudian pergi kepada point 2, 3, 4. Kemudian balik semula kepada 1. So point ni pentinglah awak jangan salah label. Kalau salah label, nanti bila awak nak buat pengiraan, awak akan jadi confused. And then awak tak dapat nak selesaikan masalah tu. So make sure pertamanya awak kena draw PV diagram dengan betul. Kemudian ingat dia punya point dia 1, 2, 3 dan 4. So pada point 2, 3 ni kita ada Q in, iaitu haba yang dibekalkan pada constant volume. Okay. Kemudian pada point 4, 1 kita ada Q out, iaitu haba dibebaskan pada constant volume 1 dan 4. Okay. Jadi teori dia awak kena tahu dia punya PV diagram. Okay, kena tahu gambar rajah ni lah. Kemudian label 1, 2, 3, 4. So di tepi ni, yang ni adalah proses dia. Yang ni awak kena hafal jugalah. Auto cycle process. So dalam soalan biasa dia suruh awak lukis auto cycle untuk PV diagram and then explain. Okay, terangkan dia punya proses-proses dia lah. Okay. So kita lihat teori dia, iaitu untuk 1 kepada 2. Okay, 1 to 2 is isentropic compression. Okay, with compression ratio V1 over V2 ataupun dipanggil RV. Okay, so kena hafal dia punya ni lah. So yang ni dipanggil proses mampatan seentropi. Bahasa Melayu dia proses mampatan seentropi dengan nisbah mampatan V1 bahagi dengan V2 ataupun dipanggil RV. Okay. Untuk proses 2 to 3 is reversible constant volume heating, iaitu heat supply, iaitu Q1. Okay. Dipanggil proses haba dibekalkan pada isi padu tetap. Okay, haba dibekalkan pada isi padu tetap. So boleh catatlah, boleh tulis pada kertas awak. Kalau nak mudah fahamnya bahasa Melayu, haba dibekalkan pada isi padu tetap. Sebab nilai dia, isi padu dia adalah sama. Kemudian proses 3 kepada 4 dipanggil isentropic compression. Isentropic expansion. Iaitu dipanggil proses pengembangan. Okey. Sebab bila berlaku letupan kat sini pada point 3, pada letupan itulah menyebabkan piston tu automatik turun ke bawah. Okey. So dipanggil isentropic expansion. Okey. So dia sama dengan V4 bahagi V3, sama dengan V1 per V2. So sini juga dipanggil RV, samalah. Okay, sebab dia punya jarak pengembangan dan mampatan adalah pada jarak yang sama. Okay, pada isi padu yang sama. Kemudian 41 reversible constant volume cooling, the heat rejected. Okay, so bahasa Melayunya haba dibebaskan pada isi padu tetap, constant volume. So yang ni awak kena hafal lah dia punya proses teori dia ni. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. So setiap penerangan dapat 1 markah lah. Okay, dapat 1 markah. So sini dah 4 markah.
kemudian awak lukisnya biasanya dapat 2 markah. So total gambar rajah berserta dengan penerangan 6 markah. Kebiasaannya lah. Okay. Okay, so nanti saya akan tunjuk penggunaan formula untuk auto cycle ni. So dalam nota ni pun awak boleh pakai, tapi dalam notanya dia tidak tunjuk step by step lah. Okay, dia terus secara pukal. Jadi mungkin awak tak tahu kat mana nak guna rumus-rumus ni. Nanti saya akan tunjuk, awak boleh salin lah. Okay. Ada soalan mengenai rumus tadi? Okay, so untuk auto cycle, so yang pertama awak kena tahu lukis PV diagram. Okay. PV. Okay, PV, kemudian 1, 2, 3, 4. So sini kita labelkan V14, sini V23. So boleh label macam ni lah, lagi senang. Maknanya 14, 23. Kemudian sini akan ada Q in, haba yang masuk. Kemudian Q out. Nampak tak saya lukis? Ke tak jelas? Boleh nampak? Nampak tu. Nampak? Okey. So kalau tak jelas bagi tahulah. Takut kamera ni tak berapa cantik lah. Okey. So pertama awak lukis PV diagram, kemudian labelkan 1, 2, 3, 4. Kemudian ada Q in, ada Q out. Okey. So formula yang pertama iaitu awak labelkan 1 kepada 2. Maknanya proses 1 kepada 2. 1 kepada 2. So biasanya proses 1 kepada 2 ni kita nak dapatkan nilai T2, iaitu nilai suhu yang 0.2 lah. Okay. So sorry, maksud 1, 2, 3, 4 ni adalah suhu. Okay, kita boleh labelkan banyak benda lah. Sebab dia formula asas dia PV sama dengan T kan. Tu dia punya formula yang biasa. Okay. PV sama dengan T, iaitu P1, V1 dan T1. Jadi pada poin 1 ni kita boleh labelkan sebagai P, V dan juga T. Okay, P pressure, V volume, T adalah temperature. So biasanya pada untuk formula 1 kepada 2, biasanya kita nak dapatkan nilai T2 lah. Okay, T2 sama dengan T1 darab dengan RV gamma tolak 1. Okay, T2 sama dengan T1 darab RV gamma tolak 1. So berapa nilai gamma? Nilai dia tetap lah. Berapa nilai dia? Awak ingat lah. Siapa tahu? Okay, nilai gamma sama dengan 1/4. So awak kena hafal. Kena ingat. Okay, nilai gamma ni nilai dia adalah tetap 1/4. Okay, kemudian awak nak dapatkan juga nilai pressure 2. So P2 darab dengan RV gamma. Ini adalah formula dia lah. Okay, T2 sama dengan T1 darab RV gamma tolak 1. Ini P2 sama dengan P1. Okay, P2 sama dengan P1 darab RV gamma.
So macam mana nak bezakan yang mana ada tolak, yang mana tak ada tolak? Siapa boleh ceritakan? Ni sekadar untuk cara nak mengingat sajalah. Kau nanti awak buat formula, awak tak ingat nak tolak yang mana ada tolak satu. So cara dia senang je. Awak lihat T depan kan, T maksud dia tolak. Sebenarnya nak dapatkan temperature, tapi kita letak maksud tolak ni, mana ada tolak satu. Tu cara nak ingat formula. Okay. So kalau ada T, maksud dia tolak. So awak akan gambar tolak satu. Kalau pressure, tekanan, dia tidak ada tolak kan, tidak ada perkataan tolak T. So awak letak gambar je lah. Itu cara nak ingat formula sahajalah. Okay. Okay, kemudian ini adalah untuk proses 1/2. Ini sahaja rumus dia. Okay, kemudian proses 2/3. Okay, 2/3. Point 2/3. 2/3. So sini kalau kita lihat dia ada Q in, haba dibekalkan. So Q in sama dengan so dia ada satu nilai constant volume dipanggil CV. Okay, CV. Kemudian T3 tolak T2. Okay, haba dibekalkan, Q in sama dengan CV, T3 tolak T2. Kemudian kita boleh dapatkan nilai P3. Okay, nilai P3, pressure pada point 3 lah, iaitu T3 bahagi dengan T2 darab dengan P2. Ini dia punya formula. Okay. Okay, untuk point 2/3 kita nak dapatkan dua benda lah, iaitu Q in, haba dibekalkan, CV, T3 tolak T2. Kemudian P3 sama dengan T3 bahagi T2 darab P2. So kita boleh dapat nilai-nilai yang kita cari nanti. Okay, ada salah nak tanya? Untuk baru dua rumus, nanti ada proses 3, 4, 4, 1. Okay, sebelum saya terlupa, okay, untuk temperature, biasa kita guna unit apa? Unit Celsius. Celsius lah. Tu yang itulah, tapi kalau dalam pengiraan termodinamik kita menggunakan Kelvin. Kelvin. Okay, pastikan letak unit . So kalau Kelvin daripada Celsius nak tukar kepada Kelvin, macam mana? Katakan diberi 200 lebih tu berapa? Katakan diberi 20 degree Celsius. Okay, katakan diberi 20 degree Celsius. Kemudian kita nak tukar kepada Kelvin, kita tambah dengan 273. Okay. Bila kita tambah 273, so dia akan dapat nilai Kelvin lah, iaitu 293 Kelvin. So nanti dalam pengiraan ni, so kita akan guna nilai Kelvin . Kalau guna nilai Celsius, salah. Ini dalam hukum termodinamik lah. Okay. Bagi tekanan berapa, apa unit dia? Pressure. Apa unit bagi tekanan? Newton. Newton apa? Per meter square. Betul. Okay, Newton per meter square. Ini dia punya unit bagi tekanan. Okay, unit bagi haba?
kilo joule per kilogram Kelvin. Okey, kilojoule per kilogram Kelvin. Ini unit bagi Haber. Ini samalah tekanan Newton per meter square. Pastikan unit ini awak kena ingat. Okey, kalau tak ada unit akan tolak satu markah, rugilah. Okey, kemudian kita lihat proses 3/4 pula. Okey. 3/4. Yang ini dipanggil proses expansion, pengembangan. Okey, daripada 3/4. Okey, proses pengembangan, iaitu dia reverse balik. Kalau tadi dia pergi 1/2. Ini 3/4 dipatah balik ke kedudukan asal dia. Okey. So yang ni biasanya kita nak dapatkan nilai T4. So T4, rumus dia T berapa? T3 bahagi dengan RV gamma tolak 1. Dia terbalik. Tadi dia darab kan? Bila dia pergi dia darab. Bila dia patah balik dia akan jadi bahagi. Dia reverse kan? Dia konsep matematik ni darab dengan bahagi, tolak dengan tambah. So nak dapatkan nilai T4, so kita ambil nilai T3. Okay, so kalau kita lihat kalau poin 3 dengan 4, jadi dalam rumus ni hanya ada 3 dengan 4 sahaja. Jangan ada nilai 2 ataupun 1. So kita lihat balik. Kalau 1 dengan 2 kan, okay, cuma ada poin 1 dengan 2 sahaja. So kalau awak tulis poin sini ada poin 3, so salah lah. Cara nak tahu rumus. Okay. Kalau 2 dengan 3, pastikan ada poin 2 dengan 3 sahaja dia punya kaitan dia. Tak boleh ada poin yang lain. So kalau P3, T3, T2 dengan P2. Tiba-tiba awak ada P4 sini, salah lah. Ataupun ada P1, salah. Itu cara nak trace macam mana melibatkan nilai lah. Okay. Kalau 2 dengan 3, pastikan dalam rumus tu ada poin 2 dengan 3 saja. Kalau 3 dengan 4, pastikan ada 3 dengan 4 sajalah. Okay. So nak dapatkan nilai T4 sama dengan T3 bahagi RV gamma tolak 1. Satu lagi kita nak, yang ni unit dia Kelvin. Okay. Satu lagi kita nak dapatkan nilai P4. So P4 sama dengan P3 bahagi RV gamma. Tadi darab kan? Kalau kita lihat yang ni darab. So bila dipatah balik, dia akan jadi bahagi. Cuma awak tukar poin lah. Okay. So P4 sama dengan P3 bahagi RV gamma. Okay, selesai untuk 3 dengan 4. Kemudian 4, 1 pula. Okay, 4, 1. So dah ada Q out. Okay, 4/1. So 1 dengan 4 lah dia punya point dia. So dah ada Q out. So pada Q out ni dia ada satu constant volume, nilai isi padu tetap. Okay. So dia ada satu nilai CV. Kemudian T4 tolak T1. So unit dia kilojoule per kilogram Kelvin. Kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. Ini Q out. So untuk 4 dia ada 1 je lah Q out. So tak ada nak cari nilai lain dah. Okay. Bila dah selesai awak dapatkan nilai semua ni, daripada 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Last sekali kita nak dapatkan nilai kecekapan.
Okey, kecekapan untuk kita auto. Okey, nilai efisiensi dia. Iaitu apa rumus dia? Q tolak dengan Q bahagi dengan Q. Q apa? Yang awak ingatlah. Q apa ni? Q in ke Q out? Q in. Q in tolak Q out. bahagi dengan Q out. Q in. Okey. Q in tolak Q out bahagi Q in. So nilai yang awak cari dalam formula tadi, dalam Q in dengan Q out, awak masuk je kat sini. Ini satu formula, kita boleh guna juga satu lagi formula dia. Okey, kecekapan sama dengan 1 tolak 1 bahagi RV gamma tolak 1. Okey. Ini dia punya kuasa lah. Kuasa gamma tolak 1. 1 tolak 1 bahagi RV gamma tolak 1. So, boleh guna dua formula. Jadi, bila awak buat pengiraan nanti, jawapan untuk dapatkan nilai kecekapannya awak boleh bandingkan lah. Okey, sama ada awak guna formula ni ataupun formula ni. Katakan awak kira dapat jawapan yang berbeza, mesti ada something wrong. Okey, mesti ada something wrong pada nilai Q ni. Sebab yang ni tak ada masalah. Sebab biasanya dalam soalan RV ni telah diberi. Okey. Gamma pun nilai dia 1.4. Ataupun awak tersilap tekan kalkulator kat sini. So kalau pastikan bila nak buat penyelesaian nak dapatkan dia punya jawapan tu, pastikan jawapan yang awak kira ni jawapan yang sama lah. Katakan yang ni dapat 85.6%. So pastikan yang ni pun dapat 85.6%. Dapat jawapan yang sama. So jika jawapan berbeza, maknanya ada something wrong kat mana-mana lah. Mungkin tersilap tekan kalkulator ataupun tersilap kira nilai Q in ataupun nilai Q out. Okey, ada soalan mengenai rumus.